الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada pagi ni. Okey, semoga Allah Ta'ala terus memberi kita kekuatan demi kekuatan untuk kita duduk dalam majlis baik dan mari kita lahirkan rasa syukur betapa dihidupkan kita lagi dan kita masih lagi diberi hidayah dan taufik dengan keadaan kita berkendak kepada kebaikan dan berusaha untuk baiki diri kita dalam ketaatan. Okey, kita sambung Idaman Penuntut. Kitab Idaman Penuntut, muka surat 23. Haji Mio dah masuk ke Haji Mio? Haji Mio dah ada dah Okey. Kita sambung untuk 23. Assalamualaikum Hasan. Dalam. Okey. Aurat perempuan. Betul itu Wah mana? Ada Ustaz. Ya, betul Ustaz. Ya betul Ustaz, betul. Kita sambung dengan aurat perempuan. Betul Ustaz. Okey. Ingatkan dah ada dekat kubur menggali. Tak. Ini belum lagi Ustaz. Awalnya ke kubur. Itu kalau orang meninggal malam memang sampai lah bagi-bagi war. Fardu kifayah tu bagus. Muka 23. Idaman Penuntut. Malah kita cerita aurat lelaki. Hari ni kita cerita aurat perempuan. Dia tugasan yang lebih mencabar ni pada aurat ni. Kalau kita kata jantina, dia macam perempuan lah. Perempuan lah lagi hebat dia punya dia punya cabaran dia. Pertama, dia berada di akhir zaman. Inilah akhir zaman sekarang ni lah. Apa cabaran dia? Bila kebanyakan orang meremehkan soal aurat ni. Tak rasa benda ni penting. Dan dengan lambakan fashion daripada barat. Saya ingat dulu mak mentua saya cerita arwah ni tu. Dia kata sebelum British masuk, orang perempuan ni kat kampung-kampung, dulu kampung lah semua. Dulu yang duduk bandar ni banyaknya Cina. Orang perempuan dekat kampung ni dia kata kalau dia keluar, dia tutup dengan kain batik tau. Dia sarung kain batik, dia tutup macam tu. Macam mana kita tengok cerita Piramli tu, dia keluar dia tutup gitu lah. Dia tutup. Dan mereka ni keluar nyorok lah. Mereka tak ada bagi jalan tengah-tengah lelaki ke, tak ada. Ni mak mentua saya cakap dulu lah. Bila datang aja British ni, dan dia memperkenalkan baju-baju fashion mereka. Lepas tu, orang-orang ulama'-ulama' kata, penjajah ni dia bukan datang nak jajah kita. Dia datang nak bawa cari hidup dia. Dia datang nak bawa cari hidup dia. Tu Alfonso di Albuquerque apa benda semua tu. Lepas tu kebanyakan penjajah ni mereka tentang
kebanyakan ulama ni mereka tentang penjajah ni. Datuk Bahaman, semualah yang kita tahulah, Tok Janggut. Mereka juga tentang penjajah ni. Satu, mereka tak nak bumi Melayu ni tergadai. Satu lagi mereka nampak dia orang datang ni baru cari hidup yang tak sihat. Segi pakaian, segi pergaulan. Orang dulu mana pandai cakap good morning sampai pagi. Tak pandai cakap nak pagi. Tapi bila datang orang British ni, dia mula perkataan keluar good morning. Good afternoon, mula dah keluar perkataan tu. Dah mula perkataan tu. Jadi tu betul saya kata dulu orang perempuan ni dia bertutup. Bila datang aja British, tengoklah sekolah kita dah mula pakai yang baju apa tu, yang panggil apa tu. Ada kemeja kat dalam, betul pakai baju yang macam tu dah. Pinafore. Apa nama? Pinafore. Kan nama dia Pinafore kan? Itu dia kenalkan oleh mereka ni. Tengok mereka punya pakaian, mereka punya nurse semua kan kita dapat gambar dalam filem-filem dan dokumentari. Mereka datang dengan membawa cara hidup mereka. Mereka datang dengan membawa cara hidup mereka. Mereka yang memperkenalkan breakfast, lunch, tea, supper. Mereka yang kenalkan ni. Dinner, mereka yang kenalkan. Kita ni pada Islam ni bila lapar baru makan, tak lapar tak makan. Sebelum kenyang berhenti. Bila lapar baru makan. Tapi mereka mengenalkan cara hidup mereka. Dan di antara benda yang sangat meletakkan kesan pada kedatangan penjajah ni ialah pakaian. Pakaian. Mereka yang kenalkan majlis makan malam, ada tari menari, ada apa semua, mereka yang kenalkan. Dan mereka dah lama dah keluar daripada negara kita. Tetapi kita masih lagi mengekalkan fashion-fashion yang mereka bawa dulu sekarang. Mereka yang kenalkan. Aksesori perempuan ni kan. Kau tengok orang barat pakai kan. Gelang ni besar ni ada, rantai gini, baju gini, pakai gini, baju gini ada scarf. Itu mereka yang kenalkan dulu ni. Dan ada menjadi ikutan kepada orang Islam kita lah. Mereka yang mengenalkan dulu ni. Baju masuk dalam. Betul tak? Baju Melayu macam mana? Masuk dalam ke? Baju Melayu yang kita tahulah. Yang moyang-moyang kita pakai. Tak. Masuk dalam ke? Tak ada, betul tak? Tak masuk dalam, masuk kat luar. Kat luar, betul tak? Siapa yang introduce baju masuk dalam ni? Mereka yang introduce baju dalam. Tapi kita pula katakan kau tak masuk dalam ni tak kemas. Kalau kat sekolah baju kena masuk dalam. Di sekolah dia ajar baju masuk dalam. Tak boleh baju kat luar. Tapi yang kita kata Melayu ni, yang pakai baju Melayu ni, mana baju masuk dalam? Bukan tak masuk dalam je. Kalau dia masuk dalam, orang dulu pakai samping. Tak, orang dulu pakai samping. Samping dia kat luar ke sampai dia kat dalam? Orang dulu. Dalam Ustaz. Dalam betul tak? Baju dia kat luar kan? Macam Johor. Dia macam Johor. Dia konsep dia macam Johor. Dulu punya style, tu tengok orang Johor punya pakaian. Tapi bila datang je, kenapa orang dulu dia baju kat luar, dia bukan pakai samping songket macam kita. Orang dulu tak mampu, songket pun tak laku, tak beli tu. Mereka hanya ambilkan bekat dia, mereka lipatkan setengah je dekat seluar ni. Kenapa mereka buat begitu? Mereka nak tutup celah kelangkang tu. Mereka nak cover lagi yang kain lain. Maknanya kalau tiba koyak ke apa benda ke, ada kain lain yang cover. Ada kain yang cover. Begitulah rapinya dulu pakaian orang dulu. Walaupun ada kebanyakannya syariat mereka tak kuat, tapi mereka berpegang kepada adat dengan mereka pegang kepada pakaian cara-cara mereka pakai. Datang aja British, tahun 40-an, tahun 50-an, datang aja mereka bawa cara hidup mereka. Ni lah rupanya sekarang ni. Ni yang datangnya tahun 70-an ni fashion, 80-an ni fashion. Yang kebanyakan orang perempuan ni, dia tidak memakai tudung waktu tu.
Yang pakai tudung hanyalah ustazah. Itu pun pakai scarf saja. Dan kadang-kadang ustazah pun jaga tudung. Kita boleh ingatlah dalam 17 tu. Ustazah kami jaga tudung orang sekolah tu. Saya ingat lagi. Dia pakai baju kurung ni. Tudung ada dia bawa. Dia selempangkan dekat dia punya bahu. Lama sekarang kalau ustazah tak ada tudung, orang kata gila. Betul. Tapi dulu ada nampak. Orang kata dia ustazah dan tak pelik. Dia tak jadi pelik. Lama sekarang pula, kalau kita pergi sekolah, kita nampak ada cikgu pakai tudung labuh. Kita panggil ustazah, saya nak tanya. Dia kata apa? Saya bukan ustazah, saya guru matematik. Pun ada juga. Kalau sekarang, angin dakwah ni dah bertiup kencang. Kalau zaman sekarang masih lagi tidak tutup aurat dengan betul, masih lagi tidak pakai tudung lah contohnya, kita kata, dah ketinggalan habis lah. Dah betul-betul ketinggalan. Maknanya angin dakwah yang kuat bertiup ni pun menyebabkan kita tidak tergoyang hati kita untuk jadi baik. Maknanya peluang nak jadi baik tu agak payah. Peluang nak jadi baik tu agak payah. Lagi satu faktor umur. Kalau umur dah makin lanjut, baru nak berubah pun lagi payah. Bukan tak boleh, tapi agak payah. Sebab tu benda ni, kekuatan ni, dia payah kenapa? Sebab dia jadi adat kebiasaan. Apa? Dia dah bergelumang dengan benda tu selama sangat. Itu nama dia tentera adat. Dia dah jadi adat kebiasaan dia yang lama. Okey. Sebab tu dia ada bab khusus dalam fiqah ni. Dia ada bab khusus. Tu nama dia aurat. Dan diperbagikan aurat ni kepada jantina. Allah jadikan perempuan tutup aurat ni untuk lindung dia daripada diganggu, daripada dihina, daripada difitnah, daripada diberi nama panggilan-panggilan yang tak baik. Jangan ada orang perempuan dulu ada orang panggil orang Melayu, orang panggil Limah mana? Limah Marilyn Monroe. Nama-nama begitu tak bagus. Sophia Loren, dulu punya artis lah. Limah mana? Limah Buderek. Dia panggil nama-nama orang-orang barat yang seksi-seksi tau. Kenapa? Dia berpakaian, dia ada rupa macam. Kalau dia dapat panggilan macam sepatutnya dengan cara jujur, dia kena tengok lagi dia balik, dia kena ubah. Kenapa orang panggil dia gitu? Sebab memang dia ada rupa gitu. Dia ada rupa gitu. Dia ada rupa yang seksi macam orang barat ni. Sebab tu jangan sampai nama kita ni disebut dengan nama-nama begitu. Dan kadang-kadang kita proud pula orang panggil nama begitu-gitu. Orang perempuan dia kata, wah dia ni cantik macam artis. Kenapa orang kata dia cantik? Saya tanya. Kenapa ada orang kata, perempuan ni cantik macam artis. Kenapa dia kata perempuan ni cantik? Sebab apa? Kenapa orang dia kata dia cantik? Sebab? Berhias. Sebab dia bias. Sebab dia bias. Orang yang kata dia cantik ni orang apa? Orang mana? Orang yang bukan suami dia. Orang masyarakat, orang luar. Orang luar. Orang kampung. Orang pejabat. Dia mungkin dah berumur lah. 40 lebih. Budak lelaki yang baru masuk kerja 20 lebih, 30 lebih. Atau budak lama kerja pun 30 lebih. Panggil dia, kakak mana? Tu kakak yang cantik tu. Orang panggil dia kakak cantik. Kenapa panggil dia kakak cantik? Orang nampak muka dia berhias. Orang nampak pakaian dia penuh dengan style, penuh dengan gaya, penuh dengan fashion. Orang panggil dia kakak cantik. Tapi dia Islam dia berdosa. Kenapa berdosa? Dia hias diri dia untuk orang yang bukan daripada suami dia. Kalau orang puji kita, hati-hati orang puji kita, perempuan pun tak apa lah, walaupun perempuan sekalipun. Dia kata, akak ni cantik lah. Akak punya ni, aku punya bibir cantik lah, akak punya muka cantik lah, akak punya kulit cantik lah, akak punya pakaian menarik lah. Ini bab ni dia jaga. Sebab bukan perempuan dia cakap, lelaki pun cakap. Kenapa dia cakap kita cantik? Sebab kita tunjuk. Kita tunjuk perhiasan kita. Kadang-kadang kita tunjuk aurat kita. Apa? Bentuk tubuh kita tunjuk.
Tanpa kita sedar. Atau orang panggil kita. Orang tanya kita. Kak, mana nak jumpa ni pegawai ni? Ni. Kami panggil dia Kakak Wangi. Kau pergi sana. Kau pergi belah sana, belakang tu. Kata kau masuk kanan. Ada satu kakak tu. Ini dia pakai baju merah. Kalau kau datang kat dia, bawa wangi, itulah kakak tu. Orang panggil dia Kakak Wangi. Pun ada juga. Kenapa orang panggil dia Kakak Wangi? Pakai minyak wangi. Pakai perfume. Pakai perfume. Bukan sikit-sikit yang perfume dia pakai. Tak pakai nanti panggil kakak busuk. Ada ke orang panggil kakak busuk? Tu Tak dia tahu kata. lah. Tu dia kata kan. Kan ada penghilang bau yang tidak wangi. Ada kan? Jual kan? Ada. Tak percaya? Ada. Ada kan? Ada. Dia menghilangkan bau tapi dia tak menghasilkan wangi. Pergilah cari. Pergilah cari. Atau orang panggil kita Joya Glamour. Joya Glamour. Kenapa? Glamour. Pakai tudung macam ada lampu gelap-gelip. Tak pernah dia dengan pakaian dia yang kalau kita kata biasa, tak ada. Orang panggil dia Joya mana? Kau pergi di department sana, kau tanya Joya Glamour. Joya Vogue. Kau tanya Joya apa? Vogue. V-O-G-U-E Betul. Kau panggil dia Joya, kau tanya Joya Vogue. Nanti orang tunjuk. Dia recognize, dia dikenali dengan tu. Kalau orang kata macam ni Kak, saya nak jumpa ni ni department ni, ni department ni. Kak, saya nak jumpa pegawai ni nama Aminah. Aminah. Okey, kau pergi sana. Kalau kau tanya Aminah, orang tak tahu. Kau tanya dia, kakak dakwah. Kakak dakwah. Kau tanya dia orang kakak dakwah, siapa? Kakak dakwah. Orang akan lebih ke dalam nama dia dan kakak dakwah. Kenapa orang panggil dia kakak dakwah? Dia pakai tudung lampu. Antaranya lah agaknya. Sebab dia punya penampilan ni macam orang dakwah. Walaupun dia bukan ustazah. Atau kau pergi belakang, kau tanya kakak ustazah mana? Walaupun dia bukan ustazah. Orang akan tunjuk. Kita tengok, macam ustazah pula. Tudung lampu. Dia pakai. Tidak pakai tangan lagi. Dia pegang tangan. Dia berurusan dengan lelaki. Dia tak nak nanti tersentuh ke, ambil dokumen ke apa ke. Jadi untuk dia protect lagi diri dia, dia pakai tangan. Diorang itu ada. Lagi bagus. Betul tak? Mungkin tangan dia ada inai. Dia tak nak inai ni tunjuk dengan orang. Dia kena tangan. Dia kena tangan. Ada orang sampai peringkat maksimum menjaga diri dia. Sebab hati dia, hasil daripada hati yang benar-benar takut kepada Allah. Tak apa. Tak begitu kan pakai tangan. Tak ada masalah apa-apa. Betul tak? Michael Jackson tu pakai tangan untuk apa pun. Michael Jackson ni kan. Dia tangan terbakar. Belah kiri. Ada kulit dia rosak. Dia pakai tangan sebelah. Pengikut dia semua ikut pakai tangan sebelah. Belah kanan ke belah kiri tak tahu. Kalau macam itu orang kata kita ekstrim. Orang cakap. Orang kata ekstrim. Orang kata berlebihan. Bukan. Ini bukan berlebihan. Ketakutan daripada Allah tu yang menyebabkan dia buat gitu. Cinta daripada agama ni menyebabkan dia buat gitu. Dan dia selesa dengan keadaan dia gitu. Walaupun dia menongkak arus. Tu menongkak arus tak? Menongkak arus tu macam ni. Tapi perjalanan hidup macam ni. Melawan arus. Melawan arus. Arus semua pergi sini. Tapi dia gini. Orang semua pakai macam ni. Dia pakai macam ni. Dan dia tak pernah kisah apa orang cakap. Dan dia tak pernah kata diri dia baik. Dan kita jangan rasa kita baik. Pun tak boleh. Kita ni berusaha jadi baik.
Nanti orang kata kau ni pakai macam ni macam baik je. Bukan baik. Bukan baik. Aku berusaha nak jadi baik. Kadang-kadang dia orang kata, habis aku pakai ni tak baik. Aku tak kata, engkau yang kata. Aku tak kata, engkau yang kata. Aku tak kata engkau tak baik pun. Engkau yang kata diri engkau tak baik. Bukan aku. Aku cuma aku, hal aku. Aku tak tahu kau pakai apa tu, kau punya pegangan, kau punya pasal. Ah. Ada. Saya pernah kena semua ni. Saya cerita. Kata, you pakai serban, you want to show off lah. So show off tak? Saya pernah kena macam ni. Masa saya kerja tu. You want to show off. To show off tak? Nak Nunjuk-nunjuk. tunjukkan orang ke? Lepas tu dia kata, you ingat saya pakai tie ni, saya tak boleh putih ayat Quran. Saya kata, saya tak cakap. Saya tak cakap pun. Awak cakap kan? Saya tak cakap. Tapi pernah jadi saya kontrol diri saya jangan membalah. Lepas tu you ingat apa? Kami yang pakai tie ni, kami tak pandai baca doa ke apa? Bila saya cakap. Bila saya cakap saya ingat begitu. Bila saya cakap saya ingat begitu. Awak cakap kan? Betul tak? Tadi awak cakap ke saya cakap? Awak cakap kan? Awak yang nilai diri awak kan? Bukan saya. Saya tak peduli awak boleh baca Al-Quran ke apa Quran ke dengan pakai tie ni. Tu awaknya hal. Bukan saya. Saya tak ada ambil kisah pun. Saya yang saya pakai macam ni sebab saya berusaha jadi baik. Habis kalau tak pakai macam ni, dia kata macam saya pakai macam ni, saya jahat ke? Saya tak cakap. Awak cakap. Bila saya cakap awak jahat. Dia ingat orang pakai ciri tak boleh petik ayat Quran. Saya tak cakap. Awak yang cakap. Nama dia bantai akal. Nama dia bantai akal. Saya dah ada alami semua ni, pengalaman saya. Ada yang kata lah pakai jubah kita nabur mulut laser. Bukan mulut laser. Itu mulut dia, dosa mulut dia. Tak ada kena-mengena dengan baju dia. Syariat ini apa yang terbaik kita buat. Mulut dosa-dosa lain. Dia kata dia umpat. Umpat satu dosa lain. Kalau engkau tak tutup aurat dengan betul, engkau tak umpat, tak tutup aurat dengan betul, satu dosa lain. Dia dah campur. Maksudnya kesalahan tu bukan pada pakaian dia. Kesalahan tu pada diri dia. Ni yang kena faham. Ni kena faham. Ada yang jumpa kita yang cakap begitulah. Ingat saya pakai macam ni, ingat saya tak baca kitab. Entah siapa cakap tak tahu. Dia perasan yang dia ni di sini oleh kita tau. Padahal kita tak cakap apa pun. Kita tak cakap apa pun. Betul tak? Kau pakai ni kau faham macam mana? Kau faham macam mana pakaian ni? Kau pakai lah. Tapi kalau kau tanya kita boleh terang lah kenapa kita pakai macam ni. Tapi aku pun tak nak tanya kau kenapa pakai itu. Kalau aku tanya kau takkan berjawab. Betul tak? Mungkin kau jawab salah. Ya aku tak tanya. Kau faham macam ni? Kau faham aku buat lah. Begitu je. Siapa buat dia tangguh lah. Dah begitu lah. Mudah lah. Apa yang kita nak boleh buat lah. Betul tak? Mudah lah. Saya dah berdepan dengan orang-orang jenis-jenis lah. Saya diam je lah, saya cakap apa. Pada saya terpulang lah. Kan? Apa yang kau faham, kau faham. Nak belajar, kita belajar. Sama kita belajar, kita tengok apa benda kefahaman yang sebenarnya. Tapi kita tak boleh kata begitu. Kita tak boleh pandang orang ni dengan pandang orang ini kita. Kita tak dapat buat, itu hal kita. Kita nak buat, silakan. Betul tak? Kita jangan kata, kau ingat aku pakai tie ni, apa? Aku jahil sangat ke? Kita tak cakap. Dia yang perasan dia jahil, itu pulang dia. Kalau kita cakap kan, pedih. Itu tak cakap. Tapi kalau boleh terbuka, tapi kalau dah terbuka minda ni, terbuka, kita boleh bincang lah. Saya cakap ni apa lah, ini saya kena cerita ni kenapa ini penampilan dan aurat ni dia kena mula cerita itu. Okey. Dalam sembahyang perempuan, cakap apa tadi? Tak dengar. Tak, nasib Ustaz sabar. Kalau lain orang dia libas je Ustaz. Mestinya ada. Saya tak libas lah. Tapi ada masa saya akan cakap dengan nada yang lurus. Saya tak senyum dah. Saya tak senyum, saya cakap dengan nada lurus. Saya tak mau cerita banyak lah. Nanti benda ni, benda yang tak berapa bagus lah cerita. Tapi saya nak cerita pengalaman kita lah. Moga-moga yang baik tu kita boleh ambil. Kan? Memang ada orang macam ni. Dalam sembahyang,
perempuan ni, waktu dia nak solat, seluruh badan dia, seketul badan ni seluruh kena tutup. Kecuali kecuali muka. Muka. Dan 2 pergelangan tangan luar dan dalam. Ini luar ni. Kalau kita berdiri tu, yang ni nampak. Ni tak nampak. Tak ada orang berdiri sini. Orang berdiri macam tu. Kalau dia letak tangan depan, dia buat macam tu. Tak ada orang berdiri, dia buat macam ni. Ni mungkin tangan dia cacat ke ataupun tangan dia sengit ke, tahulah. Macam ni. Jadi ni luar. Ni dalam. Okey. Maka kedua-dua anggota ini bukan auratnya dalam sembahyang. Jadi kalau nampak tapak tangan ni tak adalah batal sembahyang. Kalau sembahyang nampak muka, tak adalah batal sembahyang. Kenapa? Muka bukan aurat dalam sembahyang. Termasuk dalam kata seluruh badan itu termasuklah rambut. Sebab tu nak semayang ni pegang, perempuan pegang yang ada rambut tak keluar ni. Kalau ada rambut keluar, masukkan dulu. Masukkan dulu. Lepas tu nak kena hati-hati dah. Kalau lepas semayang, kita beri salam, kita buat sini ada rambut keluar. Kita rasa macam rambut ni keluar tengah semayang, maknanya kita kena ulang balik semayang kita. Kak Ina? Saya nak tanya apa? Ustaz nak tanya pasal, dia nak tanya pasal yang dalam solat tu kan, seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Jadi bila tapak tangan, maknanya tapak tangan ataupun yang lapisan depan tu, apa ni? Sebab dia luar dan dalam tu apa makna tu? Pergelangan tangan. Ini luar, pergelangan tangan. dalam. Sampai sini. Sampai yang bengkok ni. Kita buat macam ni. Okey. Bengkok. Habis ni. Ini. Sebab Itu kalau ada ke telekung sampai tangan je? ada. Selalu telekung sampai bawah tangan kan? Dia lekatkan, dia ada macam untuk hook untuk jari tengah saja. Jadi dia tutup lah. Yang tapak tangan expose, itu jari kalau macam kita jari depan tu. Yelah. Masukkan. Ada telekung, bukan telekung, ada tudung yang tudung labu, dia ada tempat masuk tangan. Kita tunjuk tu lagi lah. Pun ada juga. Kerana ni orang dah faham aurat ni, kalau kita tengok macam-macam gaya tudung yang mereka buat untuk menutup aurat yang lebih baik. Ada anak tudung yang inner, dia panggil inner Yang inner tu dia sampai sini. Sampai dari Orang panggil inner Dia ninja. sini. Ada yang macam tu. Dia panggil inner ninja. Apa? Inner ninja. Ninja? Ya, inner ninja namanya. Berdagu, Ustaz. Inner berdagu. Dia tak ada pedang dia. Inner berdagu. Ninja yang ninja tu. Yang kartun ninja tu. Memang orang ninja pakai itu. Orang ninja pun untuk muka. Orang ninja pun untuk muka. Ninja turtle untuk muka. Turtle pun untuk muka. Turtle. Kura apa? Turtle apa? Kura-kura Kura-kura. Penyu. Penyu. Penyu pun untuk muka. Allah. Apa nak ikan orang untuk muka? Apa yang orang untuk muka? Penyu untuk muka. Budak-budak tengok kartun ninja turtle untuk muka, tak ikat apa pun. Orang untuk muka biar untuk muka, tak apa. Jaga-jaga kan. Saya tengok kadang-kadang kan kita sebab tu orang-orang dulu kan, dia design telekung tau. Orang kat Malaysia ni, kalau dulu lah, sekarang ni saya nampak ramai dah buat. Dulu orang Malaysia kan, mereka semayang pakai telekung. Kita jarang nampak orang dulu masuk supermarket dengan baju-baju kurung semayang. Saya rasa jarang lah nampak.
Mereka macam mana pun mereka pakai telekung. Lepas tu pergi mana-mana, bawa telekung dalam kereta. Ha. Kalau kita pakai baju biasa, dan kita pakai apa lengan tangan ni, memanglah solat kita ni boleh ternampak aurat. Lepas tu kita kata, dulu masa saya 15 tahun dulu lah, masa tu saya ketua pemuda masjid. Ada satu grup, dia buat motivasi solat. Dia budak remaja. Dia ada satu tagline, dia kata apa? Easy to solat is easy. Dia bilang gitulah. Dia ada kadang-kadang suruh buat tepuk. Easy to solat so easy. Easy to solat so easy. Dia keluar satu tagline untuk ditanamkan pada budak-budak satu. Easy to solat so easy. Mungkin pada budak kelas rendah boleh cakap begitu kan? Kalau solat tunggang-tunggik gitu je memang senang. Betul tak? Tapi ilmu yang dia pelajari pun bukan sikit. Betul. Saya tak setuju lah buat tagline tu. Tapi tak ada cakap apa lah, mereka yang kendalikan. Daripada saya, bukan itu sebenarnya. Mungkin pada budak sekolah rendah, tadika kita boleh tanamkan tu. Senang je solat ni, tak susah. Tapi bila dah sekolah menengah, kita kena fahamkan roh solat tu macam mana. Yang kena datang ni budak sekolah menengah. Ada juga yang ada konsep gitu. Lepas tu, dalam tadika kan diajarkan nasyid-nasyid, tutup aurat, jangan bagi dilihat, maruah tinggi peribadi mulia, itulah yang paling utama. Buat apa buat? Buat. Tak apalah. Anak tadika tak ingat dia nyanyi. Berpakaian sopan, mengikut perintah Tuhan, jadi anak yang soleh, juga anak solehah, tutup aurat. Kan lagu tu ada kan? Kan tadika nyanyi tu. Tutup aurat, jangan bagi dilihat. Maruah tinggi, peribadi mulia, itulah yang paling utama. Jadi pada kecil-kecil dia ajar lah. Dia kecil dia ajar. Tadika pasti Tak tahulah tadika mana lah, tadika Islam pun nyanyi tu. masa anak, zaman anak saya sekolah. Lama dah, dah lama Tadika dulu Islam nyanyi. tu. Tadika Dulu Islam. selimut putih ya Ustaz. Tu selimut putih, Allah. Nyanyi putih pun dulu tak ada tudung juga. Selimut putih tu dulu pernah diharamkan dulu. Pernah diharamkan di TV. Masa saya buat nasyid dulu kan, tahun 96, 95, 97 kan. Memang ada keluar satu circular. Kalau buat nasyid tak boleh background dia kubur. Tak boleh. Macam video klip kan ada gambar kubur kan. Dia tak benarkan. Wallahualam, kenapa saya tak tahu. Tapi lama lepas tu orang pun mula tak ikut, orang tunjukkan gambar kubur. Lama nasyid lima putih pun keluar pada TV, orang nyanyikan balik. Saya tak tahu kenapa. Kenapa dia ditakut-takut, dibimbangkan nasyid-nasyid kematian ini untuk keluar di tengah masyarakat. Itu lagu-lagu pelik-pelik tu, lagu-lagu yang boleh pula keluar. Ustaz, jadi kita nak kena itu caranya kalau tak bagi orang background menyanyi melayai kubur tu, makna dia menyekat sunnah Rasulullah, di antara sunnah Rasulullah. Kalau macam gitu. Rasulullah ni suruh mati. Betul lah. Tapi saya tak tahulah apa teknikal dia, saya tak tahulah. Apa fahaman teknikal dia tu. Ayah dia tutup yang Okey. Dia nak pergi kerja. Tak apa dia pergi kerja. Okey. Solat ni, perempuan ni, lepas tu dia kena ada cermin. Lepas tu saya kata orang dulu kan solat kan, dia ada telekung. Dia pakai telekung tau, dia ada pakaian khas. Orang kata telekung, kain semayang.
Kalau orang Kelantan dipanggil kain semayang tu lah. Dia tak kena telekong lah saya rasa. Sebab saya dulu ada staff-staff yang ada di Kelantan ni, mereka saya dengar mereka sebut kain semayang. Betul tak? Saya rasa mereka tak bertelekong. Orang Kelantan, orang Kelantan. Oh, pantas kain semaya. Kes maya. Kain semaya Dia tak royak telekong lah. Dia kata kain semaya. Dia sebut kain semaya. Dia maknanya semayang ni, bila perempuan ni dia ada pakaian khas. Yang dulu, orang dulu telekong dia warna putih. Kain dia ni putih, lepas tu ada bunga-bunga. Kerawang-kerawang biru atau hijau yang saya ingat lah. Dulu macam telekong lah. Sekarang ni pun ramai lagi telekong tu. Dan kain dia ni plain. Betul, putih, plain. Sekarang telekong dia ada bunga-bunga banyak-banyak. Dia ada bunga. Dia ada colour-colour sikit-sikit. Kadang-kadang dia ada tukar the whole telekong tu jadi warna merah. Jadi warna pink. Jadi warna kuning. Jadi warna hitam. Warna hitam ni banyak orang Arab pakai. Tapi warna-warna yang cerah ni kadang-kadang dah banyak di tengah masyarakat ni. Kalau di Indonesia lagi banyak. Warna-warna pelangi pun ada. Orang dulu kenapa? Dia tak pandai ke untuk buat telekong warna kuning? Tak pandai ke? Saya tanya lah, dia tak ada pakai baju warna kuning ke? Pandai. Pandai. Tak, dia yang Kenapa bila telekong aja dia buat warna putih? Dia anggap Tahu tak? Dulu telekong warna putih dan memang sunat je warna putih. Sunat. Memang sunat je warna putih. Sekarang orang dah tak pegang sunat warna putih dah. Dia pakai telekong macam mana? Warna maroon, warna purple, warna ini. Ustaz, sebab telekong sekarang bukan orang Islam yang buat, orang Vietnam. Memang orang Vietnam buat. Yang beli orang Islam. Dia beli sebab Vietnam sana yang orang beli telekong warna-warna ni, asal dia pelupur dia orang sana. Orang Vietnam sana yang buat ni pun bukan orang Islam. Kerana dia pun ambil daripada Cina. Kita tengok kopiah-kopiah dekat Arab Saudi ni, jubah ni, kita kat belakang tengok made in China. Made in India. Made in India. Saya beli satu jubah. Saya beli dekat mana? Ada satu beli, saya beli apa tu? Memang bukan negara tu buat lah. Made in India. Betul tulis made in India. Jadi, mari kita back to the basic lah. Macam mana orang-orang dulu ajar. Pakai telekong putih. Orang dulu telekong dia tak ada renda. Betul tak? Kalau putih itu je lah. Ada kedut sini, getah. Lepas tu ada tali. Kat. Gitu je lah. Simple je telekong dia. Ini kadang-kadang telekongnya mahal. Saya ngajar dulu dekat Damansara kan. Saya kata telekong mahal. Ada satu jenama lah. Yang tempat dekat Bangi ni. Telekong dia satu set RM300. Habis tu ada Puan Tri dalam kelas tu. Dia ni Puan Tri. Dia sana yang belajar banyak datin dengan Puan Tri. Tak ramai lah. Paling ramai pun 10 orang je. Dulu lah. Tak lama kelas tu. 3 bulan dia gitu lah. Lepas tu mereka asyik banyak hal. Saya pun berhenti yang kelas tu. Mereka asyik banyak hal. Ustaz, minggu ni tak dapat minggu ni ada ni. Kelas 2 kali sebulan. Minggu depan, Ustaz, sorry lah, minggu ni kita ada ni. Minggu ni, saya kata 3-4 kali itu, turut. Dia kata tak payah lah. Bincang orang lain lah. Apa yang kita nak kata, bagaimana benda ni, yang dia kata, Ustaz, tu tak mahal tu. Ada telekong sampai 1,800. Ni saya tak tahu tu. Betul Ustaz, ada. Ada? Kain dia silk lah Ustaz. Sutera. Lembut. Mahal ni buat telekong 1,800. Banyak doyan boleh beli tu Ustaz. Banyak doyan. Kalau fikir doyan memang nak banyak doyan. Ustaz nak Ini tanya. telekong 1,800. Tapi semayangnya kualiti semayang dia, dalam semayang dia ingat 400. Telekong 1,800.
Mayang je ingat 400. Ini kan nak masak asam pedas, nak tahu bunga kantan ke, nak tahu daun kesum ke, nak tahu daun ketum, dia kata. Dia ingat 800. Bukan daun ketum, daun ketum pula. Betul tak saya cakap? Rasa je lagi baik orang telekon RM50 yang tak ada design apa-apa, yang orang miskin beli, yang orang hadiah kat dia, tapi hati dia berada dengan Allah. Mana Tapi dulu? telekong mahal selesa Ustaz. Ha? Selesa. Telekong murah ni tak selesa. Ustaz Dia nak longgar. tanya Ya ke? Ustaz nak tanya. Allergic tadi. Ustaz. Ustaz, ada orang dia jadi tarikan untuk dia dekat pada agama, dia suka pakai tudung dengan Tak telekong apa. warna-warni cantik-cantik. Tapi nak tanya Ustaz, peredaran masa Ha. macam ni, macam Ustaz kata tadi lah, kalau telekong warna putih kan lebih bagus. Pakaian wanita warna gelap lebih bagus sebab sorok susuk tubuh. Tapi kalau macam sekarang ni macam-macam perubahan tu Ustaz yang menarik untuk orang pada agama. Kalau perkuburan pun sekarang Ustaz dah cantik. Tak menyebabkan kesedaran pada kita keadaan kubur. Cantik Yalah. macam taman. Apa Memang pandangan Ustaz? memang kita masuk kubur dah tak ngeri lah. Kita masuk kubur macam kita nampak binaan-binaan yang monumen-monumen yang cantik, betul tak? Langsung tak beri kehisapan. Langsung tak beri kehisapan. Dia kadang-kadang kita ni tertipu dengan menarik. Lepas tu kalau budak-budak tak apalah, telekong dia warna pink. Betul tak? Kalau makcik umur 68 pakai telekong pink, geli juga rasanya tengok. Tak sesuai betul lah. Tak nak beli tudung pink dah, tak nak dah. Kalau nenek pakai telekong warna pink, ada lampu-lampu, cuba pelik. Apa yang saya nak cakap ni, saya kata black berbisik. Kenapa dulu ulama ni pakai suruh orang perempuan pakai telekong putih? Kenapa? Mesti ada sebab. Putih ni dia lebih menenangkan. Sebab tu kalau sejadah ni yang elok ni depan kita nak sujud ni kita bentang kain putih, itu lagi bagus. Dia lebih menenangkan. Sekarang ni lebih pada apa pun mesti ada perhiasan. Hatta sampai telekong pun nak kena hias dia cantik. Kalau tidak orang tak nak beli, orang tak laku. Yang hias ni bukan orang Islam yang buat ni. Yang design telekong ni bukan orang Islam. Yang design telekong ni orang bukan Islam. Itu yang orang Vietnam buat ni. Bila dia try buat, dia try promote, orang beli. Sekarang ni macam banyak dia buat. Kalau pergi Aceh, pergi Padang, Bukit Tinggi, pergi komplek dia. Pergi komplek tanya, telekong mana? Wah, dia tunjuk. Ui, dahsyat. Yang warna pelangi pun ada. Yang warna kepala ni kuning. Kuning lepas tu bulat biru. Bulat lagi hijau. Bulat lagi... Kat sini dah ada dah. Ni. Okey. Lepas tu sini pula tumpuk sini. Kuning balik. Bulat. Macam pelangi. Dia tengok pelangi kat langit tu. Belum lagi ada telekong apa namanya, halo apa yang jadi tu yang bulat tu. Apa nama fenomena tu? Baru-baru ni jadi ni. Hello. Halo Hello. Earth apa nama ni? Ya. Dalam lagi besok keluar tu. Lagi keluar tu. Orang semayang pun pening kat belakang. Orang kat belakang pun tengok dia pening je. Berdiri kuning, rukuk hijau, sujud oren. Macam traffic light bergerak ni kita. Betul tak? Dia mengganggu tau. Dia macam mengganggu kita. Dia macam mengganggu kita. Kalau orang perempuan semayang ni, biru, kuning, hijau, coklat. Biru balik, pink, hijau. Apa bezanya dengan orang semayang putih. Ada beza tak? Ada Ustaz. Putih. Colourful ni ada masa dia memang menceriakan. Ada masa dia akan menserabutkan. Kita semayang kita tengok dia ni pink. Sebelah sini orange. Sebelah sini hijau. Sebelah sini apa? Turquoise apa? Nak sebut tak erti? Turquoise apa? Turquoise. Sebelah sini ni turquoise. Sebelah sini turtle. Macam warna turtle. Dia semayang Wah, ni kalau aku beli air raya ni okey juga ni. Ni air raya haji. Ni boleh beli. Dia macam shopping kat kedai tau. Yang orang depan dia ni dia macam model. Ni kalau raya haji pakai ni bagus.
Ini merah tak boleh. Ni kalau sembelih lembu kan lembu tanduk dia kata. Lembu-lembu masuk dalam semayang dia nampak. Kenapa Basic tu tak kembali. Basic tu putih. Kalau putih paling kurang kita ingat apa? Allah Akbar. Nampak orang putih je. Kita ingat apa? Yang kapan Ustaz mati. Sebab tu ada lagu Selimut Putih. Itu tahu. Ingat mati. Selimut putih. Macam lagu tu, selimut putih membalut badan luang. Kita tak nyanyi Sampai masanya insaflah diri, selimut pink membalut badan. Sedap now. Ada nyanyi selimut pink? Ada ke nyanyi selimut pink? Tak ada. Selimut biru membalut badan. Tak ada. Tinggal semua yang dikasihi. Ada. Lagu tu sendiri jadi legend sampai sekarang yang dinyanyikan oleh orang-orang sampai sekarang orang nyanyi. Selimut putih. Yang lagu yang tak ada dekat karaoke. Pergi karaoke, saya nak nyanyi lah. Satu lagu berapa? RM2. Okey. Saya bagi awak. Okey, saya bagi you RM20 lah. Tapi you bagi saya satu lagu. Apa lagu? Selimut putih. Oh, itu lagu mati lah. Oh, tak boleh lah. Itu sui lah. Sui. Bentar. Putih. Ini kalau selimut putih. Ini bukan karaoke. Ini karaoke ni. Jangan nyanyi sini. Nanti orang lari pun. Tak ada nyanyi selimut pink. Tak ada selimut biru. Tak ada. Putih. Saya kata back to basic. Bukan saya kata pakai tudung telekung warna lain tak sah, bukan tak sah. Kita ingat kenapa orang dulu buat gitu putih. Termasuk dalam kata seluruh badan itu ialah rambut dan tapak kaki. Masa berdiri tapak kaki memadai ditutup dengan lantai dan sejadah. Tapi jika masa sujud nampak tapak tumit saya batas mayang. Ini kita dah tahu semua lah. Sebab tu saya cakap banyak kali. Perempuan solat kena pakai stokin. Kadang-kadang kaki terkeluar tak sedar. Perempuan solat kena tudung dia labur daripada tangan. Dan jangan keluarkan tangan dia daripada telekung. Kalau dia semayang dekat masjid itu, kipas dia kelihatan kuat. Yang baiknya dalam baju kurung dia tu, dia pakai sarung lengan. Kalau dia dekat semayang gini, tiba-tiba kipas tu menyebabkan terangkat telekung dia. Sekarang masjid kipas kuat. Kadang-kadang ada kipas yang macam helikopter tu. Macam masjid ni ada kipas besar. Wah, kalau pasang tu, saya mula-mula tengok kipas besar ni kat Singapura. Dekat masjid, apa tu? Sultan apa tu? Dekat Bugis tu. Bugis. Kalau kita naik MRT, kita turun dekat Bugis. Stesen nama Bugis ke apa, saya lupa. Dah lama tak ke Singapura. Tu first time saya tengok. Saya tengok atas, besar kipas dia. Tu first time saya tengok lah. Tak lama tu, dengar kat Malaysia dah mula orang pakai. Macam dekat sini, kipasnya sini saya dengar kosnya RM65,000. Mahal. Kos kipas nak pasang dengan barang ni RM65,000. Tapi angin ni memang bagus lah, angin ni memang kuat. Kalau kuat sampai terangkat telekung, tapi kalau kaki je jangan terangkat lah. Sebab kaki ni selalunya saya nampak orang perempuan pakai dia labuh dia labuh sampai tutup habis lah kaki dia. Tapi perlu pakai stokin, Kenapa? Takut tak sedar kaki terkeluar. Takut tak sedar kipas kuat terangkat. Sebab tu kita nak kena tengok dulu benda ni lah. Kalau kita mula nak semayang, kita nampak orang pasal kipas kan. Kipas ni kita tengok tengah terangkat telekung kita. Jadi terangkat ni, kadang-kadang kita kat dalam ni, kita pakai t-shirt dengan pendek. Ni lagi bahaya. Jadi dia terangkat tu, terbuka. Aurat dia nampak. Bila aurat dia nampak, dari bahagian depan, dari bahagian belakang, atau dari bahagian kiri, dari bahagian kanan, dari bahagian atas. Maka batal lah solat. Dulu arwah Ustaz Fadli dulu, masa kami mengaji Muniatul Musalli, dia sebut perkataan ni tau. Dia kata orang lelaki, kalau semayang, pakailah butang baju Melayu. Kadang-kadang orang lelaki dia kata tak pakai butang baju Melayu. Dan dalam tak pakai t-shirt. Jadi, saya tunjuk bila pakai butang,
Macam ni lah. Katakanlah saya pakai baju Melayu. Saya pakai butang. Dan dalam ni tak ada baju. Macam ni dalam ni ada baju. Dalam ni tak ada baju. Bila saya rukuk, baju kita ke depan. Betul, baju kita ke depan gitu. Dan sebab dalam tak ada baju, dan kadang-kadang perut ni, boroi, orang perut boroi ni kadang-kadang diikat kain bawah pusat. Nampak pusat. Diikat kain bawah pusat. Sebab keboroyan itu. Oh, faham. One pack Ustaz. Faham Ustaz, faham. One pack. Faham. One pack tu. Diikat kain bawah pusat. Jadi bila orang tanya, saiz pinggang berapa? Aku 34. Itu bawah pusat bang. Atas pusat 40. Jadi 2 saiz. Jadi kalau dia ikat kain bawah pusat, dia semayang ni terbuka, dia rukuk gitu, daripada atas boleh nampak pusat dia. Atau kawasan-kawasan yang segaris dengan pusat tu, maka batal solat. Ni dulu arwah Ustaz Fadli Yamani pesan kami lah. Dan kira tu kalau semayang pakai baju Melayu butang, nampak tak berapa cantik lah. Gitu. Kita kalau nak keluar rumah pun pakai butang baju Melayu tu lah. Kalau hari raya lah. Dengan samping dengan butang baju Melayu mesti ada. Walaupun butang murah mesti ada butang. Tapi bila semayang kita tak ada butang. Nampaknya tak berapa cantik lah. Tak berapa elok lah. Bukan kata tak sah. Bukan kata makro. Tak berapa elok lah. Elok pakai butang. Nampak kemas sikit lah nak menghadap Allah ni. Nampak kemas sikit. Apa? Kita tadi. Kalau dia tunduk, terbuka, nampak daripada atas, maka batal lah solat dia. Okey. Lepas tu orang perempuan ni dia nak jaga-jaga, nak kena hati-hati. Okey. Auratnya perempuan dan kunca ni di luar sembahyang. Tadi dalam sembahyang, ini luar sembahyang. Bukalah mana-mana kitab pun, kitab-kitab punduk mereka akan cakap benda yang sama. Di luar sembahyang, dekat depan siapa? Depan lelaki yang bukan mahram. Depan kawan pejabat, depan jiran tetangga, depan sepupu. Ialah seluruh badannya. Tengok. Sebab tu ada orang pakai pudah. Sebab pendapat yang banyak ulama cakap ialah ni. Ada juga ulama cakap, kalau muka dia tak bagi fitnah, dia boleh pakai pendapat yang kata atas ni lah. Muka dengan tapak tangan boleh nampak. Ada pendapat tu, tapi pendapat yang kuat, kalau kita tengok kita pondok ni, mereka kata seluruh badan dia, bila badan dia seluruh ni termasuk dalam muka dia. Sebab tu lah ada orang pakai pudah. Kita jangan kata orang pakai pudah ni ekstrim, jangan pakai jangan itulah. Apa? Mengaji kitab cakap macam tu. Kalau ikut ini, tak pakai pudah tak aurat. Tak aurat. Kalau nak pakai pendapat yang atas lah, kata luar semai dan semai sama. Okey. Tapi jangan tayang muka kat orang. Jangan sikit-sikitkan selfie, sikitkan selfie, sikitkan selfie, sikitkan selfie. Orang perempuan 2 jam sekali muka dia keluar dekat post. Macam kerja lain Orang ni tengok, wah cantik kakak ni. Orang ni tengok, wah menarik kakak ni. Orang ni tengok, flawless kakak ni. Orang ni tengok, paperless kakak ni. Orang ni tengok, wireless kakak ni. Orang ni tengok, bluetooth kakak ni. Habis semua keluar kat. Kenapa? Tayang muka. Tayang muka. Tak apalah kau nak pegang pendapat kata muka bukan aurat. Jangan tayang muka kat orang. Jangan make up. Make up. Make up. Ada yang macam ni juga. Kita tengok bulan imas Kita tengok bulan imas. Ini ini yang dapat APC ni. Setiap tahun. Syaitan bagi dia anugerah APC. Anugerah. Ada yang berasa aku ni kau cakap ni kan. Pekerja cantik. Bukan pekerja cantik. Anugerah penayang cemerlang. Penayang. Pekerja cemerlang. Dah penayang
Ada penayang cemerlang. Ulama kata muka ni aurat. Ada ulama kata itu. Banyak ulama kata gitu. Muka ni aurat. Dan dia boleh tayang muka dia. Kalau dia nak pegang kata, oh tak muka tak aurat. Dia macam semayang, luar semayang sama. Pun dia tak berhenti juga. Kalau dia kata, okeylah, ambil pendapat ni lah kata. Dalam semayang, luar semayang, aurat sama. Pun tak berhenti juga. Apa bukti tak berhenti? Tudung dia diikat sampai sini. Ini nampak juga dalam semayang. Ini kau nampak, tak sah semayang. Ni, bawah ni nampak dalam semayang. Tapi dia pakai tudung kat luar, nampak je ni. Dia keluar rumah tak pakai sokin juga. Nampak je kaki dia. Kalau dia kata pakai pendapat kata luar semayang sama, patutnya dia kena sokin. Betul lah. Nampak tak orang tak serius. Tetapi cuba melarikan diri daripada apa yang patut dia buat. Tak serius. Abang ipar datang tak kena sokin. Duduk berbual dengan abang ipar. Nampak kaki. Abang ipar bukan mahram dia. Pakai kadang pakai tudung, pakai dengan pendek dengan depan abang ipar. Kadang keluar rumah. Keluar rumah ambil barang online. Pakai tudung, betul. Tapi pakai dengan pendek. Token memang tak pakai lah. Dengan pendek pakai. Sign benda tu. Ke baju kelawar. Sign benda ni. Ni nampak? Kalau sehari 3 hari 2 kali orang hantar barang online, anak dia suka beli barang online, tak dia sayang tangan dia dekat budak ni. Pada dia tak ada apa. Alah lengan, takkan budak ni rasa seronok. Bukan soal seronok. Soalnya bila tak boleh ditunjuk, tak boleh tunjuk lah. Kita kena serius lah sikit. Betul tak? Kita yang kena serius. Kita cakap kenapa? Budak tengok kenapa? Bukan soal dia dosa dia tu. Dosa dia adalah dedah. Kadang sapu laman pakai lengan pendek. Sapu laman pakai baju kelawar. Tak tutup, betul. Tak tutup. Bukan saja tak ikut pendapat yang kedua. Pendapat pertama tak ikut. Duduk flat. Keluar rumah. Keluar dekat koridor. Tirai kain. Pakai lengan pendek. Ramai tak orang macam ni? Saya pun macam tu dulu, Ustaz. Sekarang pun kadang-kadang macam tu. Mengaku okey. Dia nak taubat ni mula-mula kena mengaku kita berdosa. Baru kita taubat. Betul tak? Kalau kita kata, alah ustaz ni, lengan pun tak boleh ke? Kaki pun tak boleh tengok ke? Betis pun tak boleh ke? Takkanlah lelaki tu kuat nafsu tengok betis boleh tengok lengan boleh terangsang. Bukan soal kuat nafsu tak kuat nafsu. Faham Bukan soal tu. Soal dia, kita tak boleh tunjuk ialah kita tak boleh tunjuk. Ini ada dalam Facebook ni. Shima kata, saya tinggal tanah Arab 15 tahun. Pakai telekung hitam adalah terbaik dan putih akan menarik perhatian lelaki. Begitu juga dari segi pakaian harian. Itu dekat tanah Arab, dia ada budaya dia sendiri. Dia apa? Dia pakai baju hitam. Mereka pakai baju hitam dekat luar, mereka semayang pun pakai baju hitam. Tak apa. Tapi kita ni dekat Malaysia ni, kita dididik, kita jauh dengan Nabi. Mereka tu dekat dengan Nabi. Kawasan mereka tinggal pun dekat dengan Nabi. Kita dididik dengan apa? Dengan ke arah mengingat kematian. Sebab tu orang Melayu ni, dia ulama dulu dia suruh pakai putih. Itu beza dia tu. Kalau kita pakai telekung hitam, tak boleh pakai telekung hitam. Keluar rumah pakai baju hitam, tak boleh pakai baju hitam. Pakai tudung hitam, tak apa, tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah apa. Dia mungkin ada dia punya, dari segi mazhab-mazhab dia ada perbezaan. Itu tak ada masalah. Ini Umi Salamah kata, telekung warna-warni dan kerawang ini kadang-kadang boleh ganggu orang keliling kita. Orang perempuan dia cakap ganggu. Jadi saya nak cakap kalau tak serius nak tutup aurat, kalau tak serius kalau rasa nak tak apa lah, ini gitu kan. Pakai t-shirt, lepas tu balut dengan apa tu?
Sarung tu lah. Balut sampai sini. Handsome. Itu bukan handsock, dia sampai sini kadang. Banyak orang perempuan pakai lengan pendek pakai ni. Macam inner. Dia macam inner lah. Sampai sini. Itu bukan tutup aurat itu balut aurat. Itu balut aurat. Ada juga yang lagi tak kuat, dia gantikan tudung dengan topi. Kau tengok tak? Dia pakai topi tau kat luar. Memang tak nampak rambut dia. Turban ke Ustaz? Jenis turban. Turban pun je juga. Fashion lah. Itu sebenarnya fashion kan. Fashion. Dia kadang-kadang hati dia nak pada agama, tapi pengaruh fashion ni pun masih kuat juga. Ada di budaya ke pakaian dia hari-hari macam turban. Macam turban. Sebiji macam serban. Lepas tu taruh satu keroncang dekat sini. Pin. Tengok orang-orang pergi majlis makan malam, nampak? Nampak orang perempuan pergi majlis makan malam. Tengok orang perempuan pergi majlis perkahwinan, nampak? Dia akan pakai baju yang paling berkilat, dia akan pakai baju yang paling menarik perhatian orang. Betul tak saya cakap? Betul Ustaz, setuju. Pergi orang kahwin, tengok. Betul Ustaz. Kadang-kadang pergi tengok orang mati pun sama juga pakaian dia. Apa tengok orang mati, tengok dia. Cantik lah kau Mila. Itu. Kalau pergi orang kahwin, kalau kahwin ni majlis besar-besaran, majlis orang terkenal, oi, tengoknya datang ni macam sekolah fashion betul. Kau orang muda tau. Pertandingan baju cantik. Bukan majlis kahwin, majlis pertandingan baju cantik. Kalau pula ada tema pula. Siapa baju yang paling cantik? Kalau ada tema, tahu. Tuan dijemput untuk menghadiri majlis perkahwinan anak kami. Tema Bollywood. Kelabu tiap anjing. Contoh. Semua tak kelabu. Tema Bollywood. Ada yang datang peti sari. Takut lagi. Ada yang taruh ni. Nampak badan lagi. Bukan orang India. Orang India tu satu hal lah. Ada yang datang pakai sari. Pakai ini atas. Ini perut nampak. Kalau perut cantik tu hal lah. Pakai kain kat bawah. Paling saya takut ada orang pakai ni. La ilaha illallah. Kenapa? Tema Ustaz, Bollywood. nak menang hadiah Ustaz. Memang dia ada hadiah. Lepas tu dah dia jadi makan serentak tu. Makan sama-sama untuk dia pergi makan balik tak. Dia ada duduk, ada ucapan-ucapan, makan serentak, lepas tu diumumkan. Pakaian terbaik, hadiah, melancong ke medan. Contoh gitulah. Dibenangi oleh pom yang pakai nanda tu menang. Alamak. Badli. Alamak. Tak takut ke? Takut Ustaz. Tak ada kesedaran Ustaz. Menyerupai. Saya tengok dalam Facebook orang reunion yang datang ni semua ni umur dia 62. Dia buat tema dalam Facebook, dia buat tema, saya tak tahu saya cakap keluar mana lah. Dia suruh mendengar. Mereka buat percubaan. Dia buat tema apa? Rock and roll will never die. Memang rock and roll tak die, engkau yang die. Rock and roll tak mati. Dan nampak gambar-gambar ni sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Bayangkan perempuan umur 62 yang ada cucu 10 orang datang pakai boot, pakai jeans ketat, pakai baju rock, pakai jaket. Tak ngeri ke? Lelaki yang dah beruban penuh kepala, beruban janggut semua ni, datang dengan pakaian rock. Kenapa? Tema rock and roll. Ambil gambar semua macam ni. Ngeri. Dahsyat lah Ustaz. Saya cakap betul ni, saya tengok ni. Macam mana lah rupanya. Memang rupa pun ngeri. Patutnya kalau umur macam ni lah, kita buat reunion kan. Patut buat tema apa? Selimut putih membalut badan. Semua orang pakai baju putih. Itu paling tepat Ustaz. Bila masuk je, sementara tunggu kawan-kawan kita sampai, mari kita dengar lagu ni lah, lagu tema kita. Selimut putih pembalut badan. Nak ngumpat cikgu pun tak jadi.
Yang dulu menang yang cikgu bawa ni, batu nisan Ustaz. yang menang kita pilih yang menang siapa? Kalau yang menang kita akan bagi hadiah pergi umrah. Kawan-kawan sponsor lah, seorang 200. Okey, yang menang siapa? Yang menang ialah mereka yang paling banyak penyakit dan rasa-rasa dah nak mati dah. Okey, bagi dia. Saya cadangkan begitu. Good Okey, idea, Ustaz. awak berapa penyakit? Kencing manis. Okey, awak interview lah. Saya kencing manis, gout, sakit jantung, lagi tak boleh kencing, lagi terlebih kencing, lagi darah kurang, lagi terlebih darah. Okey, awak okey, awak ada harapan. Kita akan tapis. 1000 orang dulu Ustaz. 1000 orang. Pemenangnya ialah mempunyai penyakit 7 serangkai dan dijangka akan mati minggu depan. Kalau aku jadi MC yang terajang aku. Saya kata apa? Patut tema dia tu. Ingat mati. Kita dah 62 tau. Siapa punya idea rock and roll will never die ni? Siapa punya idea ni? Saya dulu Dulu Syaitan lah. Syaitan punya idea ni. Nak bagi semangat kat orang muda lagi. Kau masih boleh rock lagi. Kau tak orang datang pakai boot tinggi. Allah, umur 62 tak? Bukan umur 26. Saya nampak gambar. Nampak jin yang pakai ni, jin baru-baru tau. Dia beli for the purpose of reunion. Menakutkan. Ada orang buat reunion tema Hawaii. So Hawaii. Rambu-ramba, Ustaz. Rambu-ramba. Entah kai putri nenek di mana dia ambil, dia adjust dia baju dia pergi. Allah, yang datang ni umur 60, 58, batch of class of 1976. Umur berapa datangnya? Nenek Bok. Ini bukan nenek Bok. Kau cakap kau marah. Lepas tu saya cakap apa patutnya makin berumur ni tutup aurat ni patut makin baik. Bakal jenazah, Ustaz. Makin baik. Memang bakal jenazah pun, orang muda pun bakal jenazah kadang. Tutup aurat ni patut makin baik. Kesedaran ni patutnya makin ada. Kalau nak kumpul reunion, buat tahlil untuk cikgu-cikgu, lepas tu kita makan. Tak apalah. Ini umur dah 28, buat reunion pergi main bowling. 3 hari tak lagi masjid. Kenapa sakit lutut? Tak pasal-pasal main bowling. Tak payah sedikit sukan-sukan dah. Kita fikir benda-benda yang boleh membawa kita pada kebaikan pada akhirat. Buat tahlil ke. Ini kadang-kadang ada yang perform, main gitar, main lagu ni, main gitu. Saya nampak macam tak berapa sesuai lah. Dan lagi umur-umur macam kita lah. Orang muda buat pun nampak tak elok. Orang-orang umur macam kita lagi buruk orang tengok. Saya dulu saya cakap dulu kami bekas-bekas pelajar sekolah teknik ni ada email group. Sekarang email group tak aktif kan nampak. Ada email group. Jadi saya pernah buka email group ni, saya tengok diorang bincang lah. Diorang bincang yang pelajar sekolah teknik ni, bekas-bekas pelajar ni, yang senior sikit daripada saya, mereka nak buat satu malam, lepas tu nak minta kami datang, lepas tu ada layuran untuk datang ni, ada sedikit sumbangan untuk bagi pada sekolah, dan untuk bayar duit persembahan ada satu grup, yang antara grup ni dalam yang band ni antaranya pelajar sekolah teknik juga. Jadi mereka nak buat lagu-lagu 60-an, adalah senarai lagu apa benda nak persembahkan pada budak-budak kata 4, 5, 6 yang di sekolah teknik ni, di asrama ni. Jadi mereka akan buat budak tabung, so bekas-bekas pelajar akan bagi sumbangan dan akan bagi pada sekolah untuk beli apa-apa keperluan lah. Saya terus cakap, saya tak pernah dah campur benda ni. Saya terus cakap. Saya kata tak boleh buat macam ni. Kita mengajar anak-anak ni benda yang tak berapa sihat. Sebab saya tahu band yang nyanyi, saya tahu, saya kenal. Saya tengok dia punya persembahan dekat YouTube dan saya tahu. Ada budak-budak ni saya kenal juga. Memang lagu-lagu mereka memang banyaknya memang lagu-lagu rock kapak dulu lah, rock English tu. When the Smoke is Going Down, lagu ni. Lagu Deep Purple, lagu-lagu kadang-kadang ada unsur-unsur yang dua makna pada dadah. Dan saya tahu orang nyanyi lagu ni. Lagu-lagu apa, I Shot the Sheriff. Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Lagu-lagu ni. Zaman tu lah. Zaman tu. Lagu zaman ni lah.
Dan saya tahu mereka memang expert lagu ni. Memang, yalah, dia orang umur macam kita, memang muda-muda lagu ni yang popular pun. Saya cakap, saya tak setuju. Saya kata jangan kita buat benda gini. Elok kita buat benda lain. Elok bagi motivasi ke, apa-apa ke, panggil orang-orang pakar, jawab SPM kita sponsor ke. Itu. Ada ramai yang tak setuju dengan saya. Ada yang kata, are you engineer? Saya kata, yes, saya engineer. Dia kata apa? You tahu tak theory of engineer? Theory of engineering ni dia kata turning around. Macam mechanical tu kan ada gigi kan. Bila ni gerak ni kan gerak. Dia turning around. Saya kata saya bukan engineer yang bertauliah. Tapi saya kata selagi benda ni tak baik, kita jangan buat. Mungkin kita pernah buat dulu, kita silap. Cukup. Tak payah ajar anak-anak cucu kita ni benda-benda gini. Lepas tu adalah yang bangkang ada yang bangkang saya buat diam. Lepas tu ada kawan saya telefon. Kawan saya yang best saya lah. Nama dia Syam. Dia ni ahli majlis Bandar Kajang. Dia kata, Ustaz, aku sokong apa kau cakap. Tak ada orang boleh cakap. Semua diam. Aku tengok kau cakap, aku sokong kau cakap. Kita biarkan, kita support. Dia kata, best kita jangan support. Orang nak buat dia pasal. Tapi saya dengar tak jadi buat. Kenapa Jangan macam tu. Dan dia buat tema Hawaii. Dia suruh tema Hawaii. Aduh. Okey. C. Aurat dia di luar sembahyang di hadapan orang kafir. Nanti kita sambung minggu depan insya-Allah. Okey. Sekejap. Soalan. Ustaz nak tanya boleh? Kalau macam ibu tunggal, kalau dia macam nak cantik-cantik, nak pakaian bila dia keluar tu nak melawar-lawar untuk orang lelaki tengok dia untuk cari jodoh, boleh ke? Boleh. Tak kira tunggal tak tunggal. Ibu tunggal ke, ibu tinggal ke, ada ibu tak tunggal, dia tinggal dengan suami dia. Ibu kalau tunggal dia ke, ibu tinggal ke, tak boleh. Cari jodoh dalam tak boleh juga? Tak boleh. Kembang setaman ke, kembang dua taman ke, tak boleh. Tetap sama. Tetap sama. Tak boleh. Ustaz, lelaki dia selalu pandang kecantikan Ustaz. Kalau comot nanti orang tak nak. Yang tak nak pun tak apa. Biar original, Mit. Biar original. Bukan hot and spicy. Kalau original lawa tak apalah Ustaz. Tak apa. Lawa pun tak apa. Kalau orang lelaki tu dia nak kita atas dasar lawa, lawannya akan pudar, betul tak? Berapa lama boleh tahan lawa ni? Terima seadanya, ya Ustaz. Terima seadanya. Besok dia kata, kau ni lawa lah Limah, Abang Liman suka kat kau. Besok kalau Limah dah tua macam mana Abang Liman? Tua aku cari dah lain. Joya nak campak mana Joya? Joya nak campak mana dia kata. Joya pun standby. Abang Liman tak pandai, tak pandai dengan Abang Liman. Abang Liman gigi dia tak ada. Ada dua orang girlfriend ni. Satu Joya, satu Limah. Dia malam nampak macam Kak Limah. Lepas tu saya cakap apa saya cakap perhiasan ni tidak dibenarkan pada perempuan untuk keluar kecuali dengan suami dia. Kecuali dia biar untuk suami dia. Kalau suami dia tak ada, dia nak biar seorang tak apalah, dia biarlah. Kat rumah dia nak pakai cantik, tak apalah. Tapi keluar rumah dia tak bolehlah meriah diri dia. Lebih lagi dengan niat apa, biar lelaki tengok dia, lelaki suka kat dia. Memang dia berhias tu untuk lelaki sebenarnya. Tak perlu lah, tak perlu. Kalau dia nak sangat jodoh, mungkin dia kata dia perlu ada jodoh, dia kena get somebody arrange. Ada orang yang kena matchkan dengan dia lah. Bukan dengan dia tak pandang wajah yang cantik Ustaz. Iya ke? Assalamualaikum. Saya tak tahu. Saya tak tahu lah tu macam mana. Okey. Nama saya Rasmira dari Sungai Kantan Kajang. Okey. Kak tanya Kak. Katalah suami isteri pergi keluar, kenduri kahwin lah kata. Okey. Isteri dia pakai tudung semua cukup, cuma bila dia makan tu dia pakai gelang satu je. Tapi nampaklah bila dia makan tu terselak kan. Jangan pakai gelang. Dia perhiasan yang lahir. Memang tak boleh pakai ke Ustaz? Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan taruh dalam. Taruh gelang dalam sarung tangan. Kalau nampak tu memang haram lah ya Ustaz? Yang haram. Ya, yang haram. Hatta inai kat jari pun tak nampak. Oh. Jam Ustaz? Ya.
Jam. Jam jangan jam macam rupa gelang lah. Jangan macam menarik lah macam tu kan. Macam menarik lah, tu nama perhiasan. Kalau Abang Liman kahwin dengan Joya pakai inai, jangan tunjuk inai dengan orang. Inai dekat jari perempuan pun tak boleh. Lelaki tak boleh pakai inai masa nikah. Kenapa? Dia menyerupai pakai perempuan. Oh iya ke? Iya Kak. Betul. Ustaz baru tahu jari pun tak boleh Ustaz. Apa? Kan kadang sekarang ni lelaki kan dia pakai untuk satu jari je. Tak boleh pakai. Ini bukan lelaki pakaian. Maksudnya tak boleh kan Ustaz? Maksudnya walaupun inai itu pakaian perempuan tapi tak boleh dilihat. Tak boleh lihat. Maksudnya bersanding atas pelana tak boleh ya? Tak boleh. Itu semua haram lah Ustaz. Perhiasan boleh pakai tapi tak boleh ditayangkan pada lelaki. Memanglah ditayangkan kalau dah bersanding kan. Lama pun tanding. Masalahnya sebab nak tayang tu masalah. Sarung tangan. Pakai sarung tangan? Ya Allah, barulah tahu Ustaz, ingatkan. Kalau kita pergi pada detail, memang kita ada buat banyak salah. Betul tak Tapi kita cuba buat yang sedapat, yang semampu kita buat. Lagipun kalau kita tayang gelang kita pun bahaya juga. Zaman sekarang lagi bahaya, betul. Dulu makcik saya dulu, orang nak ambil dia punya gelang ke, dia punya apa, orang toreh tangan dia ni tau. Orang toreh, orang tarik ni, orang nak potong gelang tu, orang toreh tangan dia. Sampai sekarang tangan dia tak berapa fungsi. Padahal cerita dia dah lama lah. Dia kena. Bahaya pun bahaya. Sekarang ni nak pakai, jangan tunjuk. Nanti menyapu kat luar rumah pakai rantai, nanti ada orang kan, nanti bahaya, keselamatan kita bahaya. Rantai tu mungkin 3,000 je, tapi nyawa tu lebih berharga tu lah. Sekarang ni orang jahat, ramai dia intai-intai, dia tengok-tengok. Saya cakap dulu dekat Ceras pernah berlaku tau. Orang perempuan datang, sekali tengah belajar ni, kuliah Zuhur. Perompak masuk, 2 orang. Seorang pegang ustaz, seorang lagi dia tunjuk parang, seorang lagi jaga kat pintu, dia suruh tutup Adul Nisab, tutup suara. Dia suruh semua akak-akak ni masukkan rantai, dia tarik itu 2 orang. So tengok rantai dia tak ada. Buka gelang, buka rantai, handphone, wallet semua masuk dalam satu goni. Lepas tu dia lari. Ustaz ni dia pegang, dia tahu pisau. Jangan gerak. Sebab apa? Dia nak aim dah kelas ni. Mungkin dia perhati kelas ni mingguan. Wah, ini makcik-makcik ni pakai gelang, pakai apa, dia dah aim. Kat surau pun kena umpak. Ni berlaku kat Ceras. Jangan pakai. Kat rumah je. Ini pakai kat luar, lepas tu salam bila Hari Raya, kasih goyang sikit. Joya, ni Lima nak ucap selamat Hari Raya, maaf, lahir, batin. Apa sebab goyang tangan kau? Entahlah, goyang pula tangan aku sekarang. Apa sebab tahun lepas kau salam aku tak goyang, tahun ni kau goyang, tak tahu. Aku macam kena Parkinson ke goyang. Padahal nyanyi, tak. Nak tengok apa ni? Orang jahat tengok. Wah, Joya, gelang kau tebal dia. Tunggu aku datang nanti Hari Raya, aku datang Hari Raya. Ni Bahim. Yang pakai. Simpan. Pakai suruk-suruk sikit. Tak ada duit gadai. Banyak sangat. Okey, dah tu. Cukup. Cincin pun tak boleh? Cincin pun sama. Perhiasan. Oh, Masya Allah. Perhiasan zahir. Okey dah. Dah lah. Ustaz, satu soalan ni boleh Ustaz? Ya. Ni berkait dengan topik semalam Ustaz. Tapi semalam saya tak terfikir soalan ni. Tentang yang aurat lelaki bila di hadapan perempuan yang halal nikah, disebutkan seluruh badannya, termasuk bahu ke macam tu Ustaz? Dia yang boleh tengok adalah bentuk bahu dan kepala. Dalam kitab-kitab yang detail, boleh tunjuk bentuk bahu dan kepala. Kalau bentuk betis tak boleh tengok. Bentuk peha tak boleh tengok. Bentuk peha maknanya nampak peha tu. Bentuk peha? Nampak peha tu gitu lah.
Maksudnya kain tu melekap. Kalau nampak bentuk peha dia. Tak boleh. Bentuk pinggang tak boleh. Nampak. Itu dia tu. Itulah. Saya nak tanya berkait dengan peristiwa yang waktu Nabi masuk ke Mekah buat umrah, Nabi minta sahabat dedahkan sebahagian, mereka pakai pakaian ihram waktu tu, Nabi minta sahabat buka sebahagian daripada bahu nak menunjukkan kepada orang kafir bahawa orang Islam waktu tu gagah. Jadi apa pandangan Ustaz tentang tu? Itu pada ihram dia ada pakaian dia sendiri. Memang sunat mendedahkan bahu kan, sebelah bahu kan. Betul tak? Dia ada khusus pada hukum berihram ni, dia ada khusus. Kita tak boleh buka semua sampai nampak badan, tak boleh. Dia khusus pada mendedahkan bahu je. Itu pada ihram. Pada tak ihram tak disuruh gitu. Lepas tu tak ada orang lelaki pakai, kalau orang lelaki pakai baju fashion nampak bahu di jalan tengah bandar, orang kata apa? Orang tak kata bukan baju ihram, kata gila ni. Sebab ada against normal yang berlaku pada masyarakat kita. Tu yang ihram tu lain, dedah bahu tu. Dedah bahu tu kenapa? Memang sunnah dia katakan dedah bahu tu. Tu pada ihram, pada lelaki, bukan pada perempuan kan, pada lelaki. Tu khusus. Itu ada pakaian khusus. Sunat dia begitu. Okey. Cukuplah. Cukup. Kita jumpa. Kalau kelas ni jumpa ni, tengah hari ni ada kelas, insya-Allah. Pada Terengganu, kita belajar fardu wuduk basuh kaki kot. Saya pun tak ingat kat mana. Rasa basuh kaki. Kalau basuh kaki dah habis, kita belajar syarat sah wuduk. Ada 15 perkara. Jadi siapa-siapa lapang, pukul 12.30 hari ni insya-Allah kita jumpa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf. Rabbi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.